Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bersama ini kali yang kedua lah kan. Mari ke sini setelah bulan 3 tak silap, bulan 3 kan. Yang ni kita sebutkan tentang Isra' dan Mi'raj kan, sebab pada waktu tu bertepatan dengan bulan Rejab. Kemudian kita bercuti Ramadan dan juga Syawal. Dan alhamdulillah pada malam ini kita akan mulakan dengan syarahan tentang sirah nabawiyah, yang mana sepanjang kuliah sirah kita ini saya akan menggunakan kitab yang diberi nama Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ar-Rahiq Al-Makhtum, sirah lengkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kalau tuan-tuan dan puan tengok di kalau Shopee ke Lazada ataupun sekarang ada apa pesta buku kan, dia ada banyak version dari sudut penulisan ataupun editing, orang yang editor ataupun penterjemah kan. Jadi antara yang saya sarankan lah kan, walaupun boleh kalau dah ada tak ada masalah kan. Ini kisah sirahnya itu sama aja lebih kurang. Cuma terjemahan yang sedap dibaca lah sebab kadang-kadang ada terjemahan bukan terjemahan daripada bahasa Arab, terjemahan daripada Indonesia. Jadi kalau nak dapatkan terjemahan, antara yang saya sarankan terjemahan, kalau dalam buku saya ni adalah terjemahan Ustaz Darus Senawi. Ini Ustaz Darus ayah kepada sahabat saya, dan juga beliau adalah penterjemah pada kitab Fiqhus Sirah karya Syekh Al-Buti rahimahullah. Jadi banyak kitab version Rahiq Maktum ni boleh dapatkan. Cuma kalau nak dapatkan, saranan saya kalau belum ada cari penterjemahan Ustaz Darus Nawi. Jadi buku ni macam ni lah warna ni. Keluaran siapa ni? Pustaka Buku Putih. Pustaka Buku Putih. Baik. Jadi kita berkenalan sedikit berkaitan dengan buku ni dan juga penulisnya. Kemudian kita masuk sikit tentang sirah Nabi SAW ataupun sirah kaum Arab sebelum daripada kelahiran Nabi SAW. Baik. Jadi kenapa saya memilih buku ini? Kerana buku ini telah memenangi tempat pertama dalam pertandingan sirah nabawiyah yang dianjurkan oleh Rabitah Alam Islami di Arab Saudi. Daripada 170 buah buku. Jadi kalau kitab sirah ni, kalau kita tengok dalam sejarah penulisan kitab sirah, sama ada ulama yang terdahulu ataupun ulama silam dan ulama kontemporari, ada pelbagai ataupun banyak version penulisan sirah ini, yang mana satu saling melengkapi di antara satu sama yang lain. Ada yang fokus kepada fiqh, maknanya apa pengajaran dari sudut hukum hakam. Ada yang berkaitan dengan riwayat-riwayat, ada yang berkaitan dengan pengajaran-pengajaran. Jadi setiap daripada buku ini melengkapi di antara satu sama lain. Cuma buku ini, apabila dalam pertandingan tersebut daripada 170 buah buku, 84 daripada bahasa Arab, 64 daripada bahasa Urdu,
21 bahasa Inggeris dan 1 bahasa Perancis dan 1 bahasa Hausa. Saya pun tak pastilah Hausa ni bahasa apa. Tapi nak sebutkan buku ini mendapat tempat yang pertama. Jadi menunjukkan bahawa penerimaan daripada kalangan ulama sendiri dan juga daripada kalangan pembaca yang membaca kitab ini, dari sudut pengalaman pembacaan itu, kitab ini boleh dikatakan menyeluruh dan tidak terlalu panjang dan tidak juga terlalu pendek. Dan kitab ini tidak ada ataupun boleh kita kata sangat minimal dari sudut riwayat-riwayat yang tidak menepati dari sudut kaedah ulama sirah dalam nak menyatakan bahawa itu adalah sirah daripada Nabi SAW. Jadi kitab ini dipilih kerana sebab tersebut. Dan kenapa disebutkan pentingnya kajian sirah ni? Kalau kita lihat daripada kalangan sahabat sendiri, turun-temurun kepada zaman kemudiannya tabi'in, kemudiannya tabi'in, dan seterusnya, generasi yang seterusnya. Jadi setiap daripada generasi itu mereka akan menceritakan sirah Nabi SAW. Antara kepentingannya adalah yang paling utama sekali, sirah ini akan membantu kita dalam memahami Al-Quran. Ini Nabi SAW diutuskan menjadi Nabi dan juga Rasul selama 23 tahun. Ini di Makkah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Dan sepanjang 23 tahun itu telah berlaku pelbagai perkara kepada Nabi SAW, dan bersamanya ada turunnya Al-Quran. Jadi kefahaman kita terhadap sirah akan membantu kita untuk kita memahami kenapa ayat ini turun kepada Nabi SAW, apa peristiwa ataupun perkara yang berlaku kepada Nabi SAW hingga ayat ini diturunkan kepada Nabi. Jadi dengan kita memahami sirah, paling kurang seumur hidup kita, kita dapat maknanya khatam satu kali dari sudut sirah keseluruhannya. Bahkan kita dapat bina kronologi dalam 23 tahun paling kurang, ataupun daripada mula Nabi SAW dilahirkan, yang pada tahun ini berlaku apa pada Nabi dan sebagainya. Dan ia satu kitab sirah, kitab yang juga kitab cerita, yang boleh kita bukan sekadar kita memahami dan mendengarnya, kita juga boleh sampaikan jadi bedtime story kepada anak-anak. Ini kisah sirah Nabi SAW. Yang kedua, tidak lain dan tidak bukan, memahami sirah ini akan menambahkan mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi kita, junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kerana dengan usaha baginda, titik peluh dan juga darah baginda yang terdapat dalam kitab sirah ini, yang menceritakan tentang perjalanan kehidupan baginda, hari ini kita mendapat mengecapi dua nikmat yang besar, iaitulah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Jadi penting untuk kita tahu sirah ini, kerana kita perlu menganggap bahawa sirah ini adalah sejarah kita. Jadi sirah sebagai orang Islam, sejarahnya itu adalah sirah Nabi SAW. Kerana apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan, semuanya berasas daripada Nabi SAW. Jadi itu sedikit mukaddimah kepada kitab ini dan juga sebab kita memilihnya. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan penulis. Penulis ini adalah nama beliau Syekh Safiur Rahman bin Abdullah bin Muhammad Akbar bin Muhammad Ali bin Abdul Mu'min bin Al-Mubarak Furi Al-Azami. Jadi beliau ni adalah seorang yang berketurunan ataupun dilahirkan di Mubarakpur di India. Jadi ulama India. Jadi India ni ada kelebihannya, di sana ada pelbagai jenis madrasah. Madrasah-madrasah
Dan madrasah mereka ini sangat hebat, maknanya melahirkan ulama-ulama yang bukan sekadar ulama tempatan tetapi ulama international kan. Banyak macam Syekh Safiur Rahman kan, Ali An-Nadawi kan, Syekh Mubarak Ali An-Nadawi, Syekh Ali An-Nadawi kan. Dan beberapa ulama yang lain kan, yang mana lahir daripada negara India ataupun Pakistan kan. Ini dua negara inilah yang berhampiran ini. Jadi disebutkan Syekh Safiur Rahman ini mempunyai nasab keturunan daripada kaum Ansar kan? Khususnya daripada jalur Abu Ayyub Al-Ansari kan? Jadi beliau mendapat pendidikan utamanya di Madrasah Ihya Al-Ulum kan? Di sinilah beliau mengaji tafsir, mengaji ulum hadis, mengaji hadis dan sebagainya. Dan beliau pernah berkhidmat di Universiti Islam Madinah di penghujung akhir kerjaya beliau, tetapi bukan sebagai pensyarah, sebagai pengkaji di Universiti Islam Madinah. Dan antara kitab-kitab beliau adalah kitab Bahjatun Nazar dalam ilmu ulum hadis, Syarah Sahih Muslim, Syarah Bulughul Maram, Syarah Hadis Ahkam, dan Misbah Al-Munir, yakni kitab tafsir ringkasan kepada tafsir Ibn Katsir. Jadi berbagai kitab lah. Jadi beliau ni bukan semata-mata yang menulis dalam bidang sirah, tetapi juga mahir dalam ilmu hadis, dalam syarah hadis, dalam tafsir dan sebagainya. Beliau meninggal pada tahun 2006. Tak jauh lah daripada kita kan. Maknanya ulama semasa lah, kontemporari. Lebih kurang beberapa tahun yang lalu, 17 tahun yang lalu beliau meninggal di Mubarakpur di India, ketika mana sedang solat Jumaat di India. Jadi mudah-mudahan dengan bacaan kita ini mengalir pahala kepada beliau insya-Allah rahimahullah, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. Baik. Jadi itu berkenaan dengan kitab. Jadi kalau tuan-tuan dan puan nak dapatkan, boleh dapatkan di mana-mana ya, di online boleh, dan secara offline pun rasanya ada insya-Allah. Baik. Jadi sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum daripada kita memahami permulaan daripada kelahiran baginda, ni kita memahami terlebih dahulu dari sudut latar, dari sudut suasana, keadaan dan juga tempat Nabi SAW dilahirkan. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih Jazirah Arab ini ataupun kepulauan Arab ini sebagai tempat lahirnya Nabi yang terakhir, yakni Nabi akhir zaman, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting untuk kita mengetahui terlebih dahulu dari sudut kedudukan orang Arab dan juga bangsa-bangsa Arab yang ada pada ketika itu. Baik, dalam penceritaan sirah, ini saya nak sebut sedikit, penceritaan sirah dia tidak akan lari daripada menyebutkan tentang riwayat. Cuma dalam kitab ni tak ada riwayat lah. Kalau kita buka kitab macam Sirah Ibn Hisham, Sirah Ibn Ishaq, yang ni kita akan baca macam kita baca hadis, kitab hadis yang besar, kitab hadis prima. Dia ada riwayat dia. Nak sampaikan satu cerita tu, siapa yang riwayat kan. Tapi nak sebutkan dalam penceritaan sirah, dia agak sedikit ringan berbanding hadis. Maknanya hadis, ulama hadis menitik beratkan dari sudut periwayatannya, perlu ada jalur yang sahih, ataupun jalur yang kuat untuk dijadikan hujah. Namun dalam sirah boleh maknanya periwayatan yang dhaif, cuma tidak sampai kepada palsu. Jadi ada riwayat-riwayat yang mana palsu yang nanti kita akan sebutkan ataupun bertentangan dengan riwayat yang sahih.
Nanti saya akan sebutkan. Jadi buku ini antara yang selamat insya-Allah daripada penceritaan-penceritaan yang palsu. Baik. Jadi balik kepada perbincangan yang pertama, iaitu berkaitan dengan kedudukan bangsa Arab dan juga bangsa-bangsanya. Jadi kalau kita tengok Jazirah Arab, dia berada di tengah-tengah dua kuasa besar, iaitu Rom dan juga Parsi. Rom di sebelah utaranya, Parsi di sebelah timur, timur Jazirah Arab ataupun timur laut Jazirah Arab. Jadi di tengah-tengah hanya itu, di antara utara dan timur, ini adalah negara Arab ataupun kepulauan Arab. Kenapa disebutkan Jazirah Arab, kepulauan Arab? Kerana kepulauan Arab ini dia dikelilingi oleh lautan dan juga padang pasir. Dan kita pergi Mekah dan Madinah, kita tahulah kan, maknanya perjalanan on the way Mekah Madinah pun kita tengok batu semua kan, padang pasir, dan juga dia ada lautan di sebelah barat, barat Jazirah Arab, ya ini Laut Merah. Jadi sebab daripada kedudukannya itu menyebabkan kawasan padang pasir tersebut tidak ada tumbuh-tumbuhan, ataupun sangat kurang tumbuh-tumbuhan, terutamanya di negeri Makkah, di negeri Makkah. Jadi menyebabkan pada waktu itu, walaupun ianya berada di pertengahan di antara Rom dan juga Parsi, tapi Rom dan juga Parsi ini tidak berminat untuk menjadikan Jazirah Arab ini sebagai wilayah takluk mereka. Maknanya biarlah kau orang Arab ni. Itu yang pertama dari sudut kedudukan. Yang kedua adalah dari sudut perangai orang Arab ni, sampai sekarang pun lah kan. Jadi dari sudut perangai mereka ni, maknanya tak ada kelebihan bagi orang Rom dan Parsi ni, dan itu sebenarnya satu kebaikan kepada orang Arab. Sebab apa? Sebab mereka tidak terkesan dengan apa yang dibawa oleh Rom dan juga Parsi. Maknanya dari sudut pemikiran mereka, mereka sendiri mengakui bahawa mereka pengikut kepada Nabi Ibrahim, tetapi dalam keadaan maknanya menyeleweng. Cumanya mereka tak terkesan dengan apa yang dibawa oleh Rom. Rom ni agama Nasrani dan Parsi agama Majusi. Maknanya mereka sendiri je, tak terkesan. Jadi ini lebih mudah sebenarnya berbanding orang yang dah ada pengetahuan tentang agama, ataupun dah ada dari sudut dalam pemikiran dia dah ada bina ataupun dia dibesarkan dengan satu pemikiran yang menyebabkan kalau datang sesuatu benda yang baru, dia akan mudah untuk menolak ataupun sukar untuk menerima. Sedangkan orang Arab ini, mereka adalah satu kaum yang mana mengakui dan mereka sendiri mengatakan bahawa mereka adalah agama Nabi Ibrahim, yang mana nasab keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyebabkan bila Nabi SAW dilahirkan di Makkah, jadi dia lebih dekat dengan orang Arab ketika itu, walaupun pada asalnya mereka ini tak dipandang oleh dua kuasa besar, iaitu Rom dan juga Parsi. Jadi dari sudut geografinya, kawasan Jazirah Arab ini adalah kawasan padang pasir yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Cuma kelebihan Makkah ini, dia berada di center, pertengahan, yang mana di sebelah utaranya Syam, dia adalah Syam ni kalau kita tengok dia tempat center kepada Eropah. Maknanya pedagang-pedagang daripada Eropah akan turun ke Syam. Sebab itu dalam surah Quraisy Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang perdagangan, aktiviti perdagangan yang dilakukan oleh orang Quraisy.
kan, liila fi quraish ila fihim rihlatash shita'i was-saif, kan. Jadi pada musim panas orang Quraisy ini mereka akan pergi ke Syam, kan, akan pergi ke Syam, sebab Syam ni musim panas taklah terlalu panas, kan, seperti mana Mekah, ataupun kalau di sebelah selatannya adalah Yaman, Mekah di tengah, sebelah utara adalah Madinah, dan di sebelah selatannya adalah Yaman. Jadi Madinah, atas pada Madinah Syam. Sekarang ni negara Syria, Jordan dan sebagainya. Yang dahulunya dia adalah tempat center kepada perdagangan di kawasan Eropah. Manakala pada waktu syita, pada musim sejuk, kan, orang Quraisy akan berdagang ke sebelah selatan, ke Yaman. Yang mana Yaman menjadi center kepada perdagangan, di sebelah Asia, kan, kita lah, kan, sebelah Asia, termasuklah kita di tanah Melayu. Sebab itu kalau kita tengok sejarah, kan, dalam sejarah kita, Islam datang ke tanah Melayu, kan, kebanyakannya adalah daripada pedagang-pedagang daripada Yaman, kan. Sebab Yaman adalah center bagi perdagangan yang berlaku di sebelah Asia. Dan di antara dua center itu, Makkah berada di tengah-tengah, kan, center di antara dua center, kan. Jadi bayangkan kedudukan itu adalah kedudukan yang sangat strategik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan Makkah, dan sebab itulah juga disebut Makkah ini sebagai Ummul Qura, kan. Yakni ibu kepada kampung. Qura ni, qaryah ni macam kampung-kampung lah, macam ibu negara ataupun ibu negeri, kan. Pusat kepada perdagangan dan juga pusat kepada aktiviti, kan. Jadi orang datang ramai, datang, kan, ke Makkah, kan, dan melakukan perdagangan. Nanti saya sebutkan, kan, bila kita sebutkan dalam sejarah tentang Abrahah, kan, bagaimana, kan, disebabkan rasa dengkinya terhadap, kan, Makkah, kan, kerana Makkah itu mendapat tumpuan daripada kalangan orang ramai. Baik. Jadi Makkah ini dia didiami oleh suku-suku bangsa Arab, kan, yang mana bangsa Arab ini boleh dibahagikan kepada tiga, kan. Bangsa Arab ini boleh dibahagi kepada tiga. Yang pertama, Arab yang pertama yang disebut sebagai Arab Al-Ba'idah, kan, iaitu Arab yang telah pupus, kan. Mana hari ini tak ada lah, kan, Arab yang telah pupus, iaitu mereka suku kaum daripada bangsa-bangsa Arab yang tertua, iaitulah, kan, seperti kaum Ad, kaum Samud, kan, mereka adalah bangsa Arab, kan, yang disebutkan di apa nama tempat tu, Al-Ula, kan. Kalau hari ni orang disebut tentang kalau pergi ziarah, kan, nak pergi ke Al-Ula, di tempat itu adalah kawasan dikatakan kaum Bani Ad, kan. Di Ad, Samud dan banyak lagi lah nama-nama yang saya tak sebutkan lah, kan. Jadi kita just nak sebutkan gambaran sahaja. Yang kedua adalah Arab Al-Aribah, kan. Arab Al-Aribah ni dikatakan mereka memang orang tempatan, cuma mereka bukan duduk di Makkah. Maknanya orang tempatan yang duduk di kepulauan Jazirah Arab, kan. Mereka ini juga dikenali sebagai Arab Qahtan ataupun Arab Qahtaniyah, kan. Jadi mereka adalah orang yang asal di situ, di Jazirah Arab. Dan yang ketiga yang disebut sebagai Al-Arab Al-Musta'rabah. Al-Musta'rabah ni maknanya Arab yang menjadi Arab, menjadi Arab, iaitulah keturunan daripada keturunan Sayyidina Ismail alaihi salam, daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa? Kerana Nabi Ibrahim datangnya daripada Ur, daripada Babylon, datang ke negara Makkah ataupun di Makkah yang kita akan sebutkan nanti. Baik. Jadi Al-Arab Al-Ba'idah ni kita sebutkan Arab yang telah pupus, maknanya, kan, dia tak ada dah lah sekarang ni. Manakala Arab Al-Aribah, kan, dibahagikan kepada dua kabilah, kan, iaitu kabilah Himyar dan juga kabilah Kahlan. Daripada kabilah Kahlan ni lah adanya suku kaum daripada Aus dan juga Khazraj,
Jadi mereka ini mendiami di negara Yaman. Di negara Yaman, jadi orang Yaman pun memang bercakap Arab lah. Sampai sekarang bercakap Arab. Dan mereka keluar daripada Yaman pergi duduk di Madinah, antaranya suku kaum daripada Arab Al-Aribah tadi, antaranya adalah Aus dan juga Khazraj yang mendiami Madinah. Yang ini keluar daripada Yaman pergi ke Madinah. Jadi permulaan kitab sirah ni banyak menceritakan tentang nasab dan juga keturunan. Jadi saya rasa kita tidak perlu panjangkan, sebab nasab dan keturunan ini ada yang dah tak ada dah pun. Cuma yang pentingnya adalah dari sudut nasab ataupun nasal keturunan Nabi SAW, iaitu yang kita sebutkan tadi, asal usul Arab al-Musta'arabah, iaitu daripada nenek moyang kita, iainilah Sayyidina Ibrahim alaihissalam yang datang daripada Iraq. Jadi disebutkan bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana datang daripada Iraq dan kemudiannya dia berpindah ke Palestin, daripada Iraq di satu tempat yang bernama Haran. Ini di Palestin, beliau mendirikan semula maknanya masjid ataupun Masjidil Aqsa, dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di Palestin lah tempat center dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudiannya Nabi Ibrahim pernah singgah ke Mesir, di mana pada waktu itu ada Firaun. Ini bukanlah Firaun zaman Nabi Musa, sebab Firaun ini adalah nama gelaran raja Mesir. Dia bukan semata-mata nama individu, tapi gelaran raja. Jadi Firaun pada ketika itu yang memerintah Mesir, bila dia berjumpa dengan Nabi Ibrahim datang bersama dengan isteri baginda, iaitu Sarah. Yang mana Firaun ini dia disukakan wanita. Jadi bila ditengok Sarah ini, disuka kepada Sarah. Jadi bila disuka kepada Sarah isteri Nabi Ibrahim, dia minta Sarah daripada Ibrahim. Jadi dia tanya kepada Nabi Ibrahim, siapa ni? Kalau Nabi Ibrahim menyebutkan bahawa ini isteri aku, kebiasaannya maka dia akan kena pancung lah, kena bunuh. Maka Nabi Ibrahim berhelah pada waktu itu dengan mengatakan, ini adalah saudaraku, saudara perempuanku. Jadi saudara perempuan ini bukanlah bermakna ini adik aku, tetapi saudara perempuan, yakni saudara se-Islam perempuan, tetapi statusnya adalah sebagai isteri. Jadi tak apalah, dengar hal yang tersebut, maka Nabi Ibrahim Firaun mengambil Sarah daripada Nabi Ibrahim. Dan ketika mana Firaun berada bersama dengan Sarah, jadi apa yang berlaku, Firaun ini dia macam kaku, ini dia tak dapat maknanya menyentuh Sarah. Dan akhirnya dia tahu bahawa dia tak mampu untuk melakukan hal yang demikian, maka dipulangkan Sarah kepada Nabi Ibrahim dan diberi bersamanya adalah Hajar isteri ataupun hamba Firaun yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi daripada Hajar itulah dapatnya Nabi Ismail alaihissalam, yang mana kemudiannya apabila Nabi Ibrahim setelah daripada Mesir balik ke Palestin, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kepada baginda melalui isterinya Hajar yang dihadiahkan oleh Firaun tadi, anak lelaki yang diberi nama Ismail. Jadi apa yang berlaku, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berhijrah bersama dengan Hajar dan anaknya Ismail yang masih bayi itu ke bumi Hijaz, ke bumi Makkah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surah Ibrahim. Ini saya nak sebutkan, kita boleh tengok dalam surah Ibrahim
pada ayat 37. Di dalam cara saya menyampaikan sirah, saya akan cuba untuk mengaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi daripada sirah kita memahami Al-Quran. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Ibrahim pada ayat 37. Ini pada muka surat 260. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku meninggalkan daripada zuriatku, askantu min zurriyati biwadin, di satu wadi, lembah. Lembah ini adalah satu tanah yang berada di antara dua bukit. Makkah berada di antara dua bukit, Jabal Abi Qubais, Jabal Abi Qubais dengan satu bukit ni, saya lupa, ada dua bukit. Jadi Makkah. Biwadin ghairi zi zar'in, yang mana tidak ada di dalamnya ataupun tidak ada di tempat tersebut tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, yang berdekatan, inda baitikal muharram, berdekatan dengan rumahmu. Rabbana liyuqimus salah, wahai Tuhan kami, jadikanlah mereka ini orang yang mendirikan salat. Faja'al af'idatan minan nas, jadilah, maknanya orang-orang yang mana datang menduduki tempat tersebut, maknanya mereka rasa tenang, rasa bahagia bersama dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan juga Hajar. Warzuqhum, berikanlah rezeki kepada mereka, minas samarat, daripada buah-buahan, la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi ayat ini sangat menarik untuk kita perhatikan, untuk kita tadabbur. Yang pertama, kita boleh lihat dari satu sudut, apabila seseorang yang perlu ataupun menghadapi ujian yang mungkin berat bagi dirinya, dan kita tengok Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu Wa Taala menguji bukan sekadar pada diri baginda, tetapi pada diri, pada isteri dan juga anaknya. Kita pun, saya yakin ramai daripada depan saya ni bapa-bapa, kalau ada kesakitan diri kita ni, kita okey lagi, bangun pagi boleh lagi pergi kerja, lawan, tetapi bila berlaku mana sakit pada anak, sakit pada isteri, kadang risau itu lebih. Dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim, Allah tak uji Nabi Ibrahim sendiri yang perlu tinggal di satu tempat yang tak ada tanaman, Kalau Allah uji Nabi Ibrahim tinggal di tempat tak ada tanaman, kalau kita tak ada masalah lah, boleh hidup, tapi meninggalkan isteri dan juga anaknya yang kecil, yang pada waktu itu masih lagi bayi, tinggal di tempat yang tak ada tanaman. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk tinggalkan isteri dan juga anak baginda? Dan satu, kita melihat bahawa ini ujian yang besar kepada Nabi Ibrahim, dan sebab itu Nabi Ibrahim disebutkan sebagai Khalilullah, sebagai orang yang dekat, sungguh-sungguh dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala minta meninggalkan isteri dan anak di tempat yang tak ada sumber makanan pun, paling kurang kalau nak uji, letaklah dekat air terjun ke, kat hutan pun okey lagi, maknanya boleh cari makanan. Ini padang pasir, air tak ada, tumbuhan tak ada. Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya mengajar kita juga dari sudut keindahan tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa, sudah tentu maknanya kita nak menyediakan yang terbaik kepada isteri dan juga anak-anak kita. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan ataupun penjagaan, kalau di sudut penjagaan kita katakan,
penjagaan yang terbaik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh sediakan rumah kita yang cantik, yang besar. Kita hantar anak-anak pergi sekolah yang mungkin perlu kepada bayaran bulanan, tahunan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita lupa dari sudut maknanya segala apa yang kita buat itu hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menjaga isteri dan juga anak-anak kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajar dari sudut Nabi Ibrahim melalui sirah Nabi Ibrahim ini, yakni ketinggian dan juga keindahan tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketinggian tawakal itu pada saat tak ada apa-apa. Kita tinggalkan di rumah, hari ini ada macam-macam, ada CCTV boleh tengok keselamatan dan sebagainya, ada makanan, duit yang kita bagi belanja dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menguji Nabi Ibrahim tatkala ditinggalkan itu, satu di tengah padang pasir yang tak ada orang. Memang tak ada orang lah, sebab tak ada tumbuhan, siapa yang nak duduk, tak ada air, tak ada minuman. Tinggalkan bersama dengan beberapa biji tamar dan juga air sahaja. Kemudian terus berlalu, Nabi Ibrahim terus berlalu. Dan lebih menariknya, Nabi Ibrahim bila diuji sedemikian, Nabi Ibrahim ketika mana first kali Allah perintahkan untuk tinggalkan di Makkah, apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tak mengeluh, Allah ni tinggal tak ada tempat air, tak ada ini, tak ada elektrik, tak ada saya pernah, maknanya kalau contohlah kalau tuan-tuan dan perempuan pergi umrah contoh dengan mana-mana travel lah bila pergi ke Mekah, tiba-tiba satu hari tak ada air, kena pula jarak jauh, nak jalan, makanan kedai pula katanya tutup, ataupun makanan mungkin mahal. Kalau tuan-tuan jadi mutawif, kena maki dah dengan jemaah ustaz ni kenapa? Saya pun biasa maknanya bawa jemaah. Tapi nak sebutkan bagaimana Nabi Ibrahim bila dia datang bawa isteri dan anak-anaknya ke Mekah, first kali apa yang disebut pada ayat sebelumnya, ayat 35, kalau kita tengok, Nabi Ibrahim berdoa. Yang ni kesukaran bagaimanapun yang kita hadapi, yang ni kita kuatkan diri kita itu dengan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui jalan doa. Nabi Ibrahim sebutkan, wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina, wahai Tuhanku, ketika mana Nabi Ibrahim menyebutkan rabbi ja'al hadzal balada, jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman. Kenapa Nabi Ibrahim berdoa sebagai negeri yang aman? Kerana di tempat yang selamat, aman ini adalah tempat yang memudahkan seseorang itu untuk dia beribadah dan berubudiah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin maknanya ada tuan-tuan dan perempuan mungkin ada yang kerja jauh, di Kuala Lumpur, di sana, di sini, perjalanan mungkin ambil masa 1 jam kadang-kadang, pergi kerja dan balik. Kenapa memilih di sini? Yang ini kerana di sini mungkin tuan-tuan dan perempuan mana melihat ada dari sudut facilities, yang ini dari sudut suasana surrounding yang baik. Jadi suasana yang baik itu akan menyebabkan seorang itu dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih baik. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan negeri itu sebagai negeri yang aman. Dan tidak hanya aman, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini yang lebih penting, iaitu jauhkan aku. Disebutkan Nabi Ibrahim sebutkan dirinya terlebih dahulu, kemudian wabaniya, dan juga anak-anak aku daripada menyembah berhala. Kenapa Nabi Ibrahim sebutkan? Kerana Nabi Ibrahim sendiri, bapa baginda Azar adalah pencipta ataupun pengukir berhala. Jadi Nabi Ibrahim tak mahu, maknanya keturunan, anak cucu, cicit, piut dan sebagainya adalah sebagai orang yang menyembah berhala. Jadi disebutkan menjadikan negara ataupun menjadikan tempat itu sebagai aman, bukan aman kerana nak seronok semata-mata, tapi aman untuk selesa beribadah.
Jadi ini kadang-kadang dalam rumah kita yang mungkin kita terlepas pandang kan. Kita menjadikan rumah kita ni adalah tempat yang paling selamat kan, yang paling aman kan. Ada CCTV-nya kan, tak cukup satu di depan, dalam rumah, di belakang dan sebagainya. Ada lagi guard kan, cari tempat yang ada guard. Tapi kita kadang-kadang maknanya termasuk diri saya sendirilah kan, kita terlupa dari sudut perkara yang penting adalah kan, untuk kita menghalang diri kita dan juga anak-anak kita daripada penyembahan berhala moden. Kita tak sembah berhala, insya-Allah tak sembah berhala maknanya dari sudut yang ada rupa bentuknya. Tetapi berhala moden hari ini datang dalam kita punya telefon, datang dalam kita punya TV, yang menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyebabkan kita lupa untuk berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihindari daripada gangguan-gangguan syaitan dan juga iblis kan. Jadi kita mungkin jaga dari sudut gangguan manusia kan, rompakan dan sebagainya. Tapi bagaimana dari sudut gangguan iblis yang menyesatkan diri kita dan juga anak-anak kita daripada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Ibrahim bila sampai di situ terus maknanya dia berdoa bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa. Dan daripada doa itulah memberikan kekuatan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan askantu min zurriyyati biwadin. Baru datang ayat 37. Maknanya bagaimana nak mendapat kekuatan tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah dengan doa. Kadang-kadang kita manusia ni berat lidah kita nak berdoa. Dan doa ni memang yang terbaiknya adalah angkat tangan, menghadap kiblat dan ada adab-adabnya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ini Maha mendengar. Makna Maha mendengar ni maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa, kalau dalam bahasa Inggeris disebut listen. Dia beza di antara listen dan juga hear kan. Hear ni maknanya kita dengar dan kadang-kadang kita tak ambil tahu pun kan. Kadang-kadang kalau isteri kita cakap ke apa, kita dengar ajelah kan. Tapi kalau listen ni memang kita mendengar dengan perhatian yang mendalam, dan kita fikir kalau ada masalah macam mana nak selesaikan masalah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah As-Sami', yakni Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar kan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang juga mendengar doa Nabi Ibrahim dan memberikan kekuatan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anak isterinya kan. Dan bila berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk keselamatan dari sudut tempat tinggal, dan yang utamanya adalah keselamatan dari sudut akidah maka barulah rasa tenang untuk meninggalkan. Jadi kadang-kadang kita sebagai ayah terutamanya maknanya kadang-kadang sibuk saya sendiri pun kadang-kadang setiap malam maknanya ada kuliah dan sebagainya tapi adakah makna kita telah memenuhi dari sudut peranan kita? Nabi Ibrahim sendiri meninggalkan Nabi Ismail, disebutkan dalam sirah bahawa hanya 4 kali sahaja Nabi Ibrahim datang balik. Tengok, 4 kali dalam masa sebelum Nabi Ismail, maknanya dalam keadaan Nabi Ismail tumbuh besar tu 4 kali datang. Kerana apa? Nabi Ibrahim sibuk dengan tugasan dakwah di Palestin dan sebagainya. Tapi yang kita lihat yang terjadi pada Nabi Ismail itu luar biasa kan? Walaupun jarang bersama dengan ayah baginda tetapi dari sudut sirahnya memperlihatkan ketaatannya yang luar biasa. Kerana apa? Kerana Nabi Ibrahim itu telah terlebih dahulu maknanya mempasakkan dari sudut tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berjauhan dengan anak-anak pun tapi kalau kita dah mula untuk memasakkan tauhid kepada anak-anak ni, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala tu jaga lebih baik daripada kita jaga Jadi kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama kita usaha dengan kita memperbaiki diri. Sebab apa? Nabi Ibrahim kata wajnubni, bahkan dalam Quran sebut ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Dan apa yang lebih menariknya, Nabi Ibrahim berdoa rabbana liyuqimus salah. Kalau kita lah di tempat yang tak ada makanan, tak ada akses dan sebagainya, perkara pertama kalau kita boleh dapat doa mustajab, kita mesti doa bagi makan dulu lah
Tapi Nabi Ibrahim doa bagi makan ni last, warzuqhum minas samarat, yang ketiga. Tapi yang pertama itu adalah yuqimus salah. Kerana nak sebutkan itulah perkara yang paling penting yang perlu diajarkan kepada anak kita, iaitu dari sudut solat. Yang ini jaga hubungan baik je dengan Allah Subhanahu wa taala. Faja'al afidatan minan nas, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia juga baik, maknanya hubungan dia dengan manusia. Kerana hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ni, dengan hubungan dengan manusia, dia akan sentiasa macam segitiga. Ini kalau semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kita dengan hubungan kita dengan manusia yang lain. Kerana apa? Kerana kecintaan kita itu adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini nak sebutkan, kalau kita baca ayat ini dari sudut ujian yang menimpa Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim setelah berdoa yang kita sebutkan tadi, dan dia nak melaksanakan ujian tersebut dengan meninggalkan ahli keluarganya, maka dia sendiri juga melaksanakan solat, kerana dari sudut solat ini adalah pemberi kekuatan kepada dirinya sendiri untuk menghadapi ujian. Ini meningkatkan kadar dari sudut keberhasilan menghadapi ujian itu adalah dengan meningkatkan kadar ibadah kita. Jadi nak meningkatkan rasa kekuatan. Sebab itu bila Allah Subhanahu wa taala sebut wasta'inu bis-sabri was-salah, ini bila kita menghadapi sebarang kesulitan, kesukaran dalam kehidupan kita, yang pertama sabar terlebih dahulu, dan kemudian bawa dari sudut apa yang kita rasa sukar, apa yang kita rasa sulit itu ke dalam solat kita, dan mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ketika mana seseorang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam solat, kadang-kadang sebelum dia bagi salam, bahkan ketika mana dia berdiri melaksanakan solat, Allah Subhanahu wa taala telah memakbulkan doanya. Sebagaimana Nabi Zakaria dalam surah Ali Imran, Nabi Zakaria berdoa untuk mendapatkan anak, Allah Subhanahu wa taala turun, hunalika da'a Zakaria rabbah, yakni ketika mana dia nampak Maryam, Maryam yang mana Allah berikan makanan yang datangnya daripada langit, dia tahu bahawa mihrab, tempat ini adalah tempat mustajab doa, maka dia pun mendirikan solat di mihrab tersebut. Dan ketika mana dia mendirikan solat, sebelum daripada, maknanya ketika mana dia takbir lagi pun, maknanya malaikat telah datang untuk menyampaikan berita gembira tentang Yahya alaihissalam, yang ini anak kepada Nabi Zakaria. Maknanya kalau kita ada masalah ni, kita bawa mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berdoa tadi kita sebutkan, dan kita sentiasa akan menghadapi kesulitan dan kesukaran, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dalam solat, dan juga kita memperbaiki dari sudut hubungan kita dengan manusia. Faja'al afidatan minan nas, dan kemudian barulah Nabi Ibrahim berdoakan warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Jadi nak sebutkan kronologinya itu, jaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, jaga hubungan baik dengan manusia, insya-Allah akan ada rezeki pada kita. Hubungan baik pada Allah Subhanahu wa taala untuk datangkan keberkatan rezeki. Hubungan baik dengan manusia, kalau kita bahasa kita kata, kalau bisnes ni macam networking lah, hubungan baik dengan manusia, kita jaga dari sudut pekerjaan dan sebagainya, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala jaga. Warzuqhum minas samarat, Allah berikan rezeki kepada kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita sambung pada kuliah akan datang tentang sirah Nabi Ibrahim. Sebab kita membaca sirah Nabi SAW, ini kita perlu baca sirah Nabi Ibrahim, dan kemudian kita sambung kepada sirah Nabi SAW sebagai keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.